Okey, dan seterusnya kita akan bersama dengan rakan setugas saya iaitu Ridwan Mustafa yang akan berkongsi berkenaan dengan sidang media yang amat berhormat Perdana Menteri. Silakan Ridwan. Ya, betul. Sofia, betul. Tadi kita dah menyaksikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita clock in di pejabat Perdana Menteri. Jadi kita nak saksikan pula apakah ucapan, apakah amanat yang akan disampaikan oleh beliau terutamanya kepada staf-staf pejabatnya. Dan yang paling penting kami akan bawakan kepada anda secara langsung sebentar sahaja lagi di pejabat Perdana Menteri untuk kita mendengar sendiri apakah ucapan dan juga amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Dan juga kita juga menyaksikan semalam istiadat Perdana Menteri mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri yang telah pun disiarkan secara langsung. Dan pada pukul 9 malam kita juga menyaksikan sidang media pertama yang telah pun dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyatakan apakah misi dan juga visi kerajaan Malaysia di bawah kepimpinan beliau. Jadi kita sedang lagi menunggu isyarat untuk kita mendengar sendiri ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau saya boleh mungkin beritahu anda apakah antara intipati ucapan ataupun sidang media yang telah pun disampaikan oleh Datuk Seri semalam. Pertama adalah untuk membentuk satu kerajaan yang menentang rasuah ataupun good governance. Yang kedua, untuk memastikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa kebangsaan yang sentiasa diangkat. Dan juga kita dapat menyaksikan semalam pada sidang medianya bahasa utama yang disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah bahasa Melayu dan selepas itu barulah menggunakan bahasa Inggeris. Selain daripada itu juga mengangkat kedudukan Islam sebagai salah satu cara hidup dan juga memperkukuhkan kedudukan hak istimewa orang Melayu dan juga mengangkat kedaulatan Raja-Raja Melayu. Dan juga dalam sidang media semalam juga dikatakan sebagai pembentukan kerajaan ini merupakan kerajaan perpaduan yang menjunjung semangat perlembagaan yang merupakan penyertaan daripada 3 komponen terbesar iaitu Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan juga GPS. Dan juga beliau tidak menolak kemungkinan parti-parti lain untuk bergabung dan juga terbuka tangan untuk menyertai kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu adalah ucapan pertama beliau selepas diangkat sebagai Perdana Menteri ketika sidang media pertama dijalankan pada pukul 9 malam semalam. Dan juga menyaksikan beliau juga mendapat panggilan daripada pemimpin di peringkat antarabangsa dari India, dari Turki, Erdogan. Telefon ketika live sidang media semalam itu menunjukkan bagaimanakah kuasa yang ada, aura yang ada pada Anwar Ibrahim, figura yang cukup hebat di mata dunia sejak daripada tahun 90-an ketika memegang jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan pada suatu ketika dahulu. Dan juga tidak dilupakan juga Presiden Jokowi, Presiden Indonesia menelefon untuk memberikan ucapan tahniah kepada beliau. Indonesia merupakan satu negara jiran yang perlu juga kita lihat perkembangan yang cukup hebat apabila sekarang telah pun diangkat sebagai the new Asian Tigers. Kalau dulu Malaysia merupakan negara yang digelar sebagai Asian Tigers ini, dan selepas itu sekarang Indonesia mengambil alih gelaran itu, dan kita mengharapkan kepimpinan di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mampu untuk memperkukuhkan lagi ekonomi negara kita dan kita mencapai semula title Asian Tigers itu, dan juga suara kita diangkat dan juga dilihat di peringkat antarabangsa, khususnya di peringkat PBB, dan juga meneruskan agenda yang telah pun dilakukan oleh Perdana Menteri sebelum ini dengan mengangkat bahasa Melayu di peringkat antarabangsa dengan memberi ucapan di Mesyuarat Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam bahasa Melayu. Cukup bangga apabila kita, pemimpin-pemimpin kita ini memperkuatkan juga memperkukuhkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa itu. Dan juga fokus utama Datuk Seri Anwar Ibrahim ini apabila diangkat sebagai Perdana Menteri, katanya semalam pada sidang media ini adalah
untuk meningkatkan ekonomi dan dengan cara meningkatkan keyakinan pelabur, dan juga kita melihat bagaimana nilai ringgit semakin kukuh, pasaran bursa saham semakin mengukuh dan juga semakin segar. Okey, kita berehat seketika sementara kita menunggu ucap pertama daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kami akan bawakan secara langsung kepada anda dari pejabat Perdana Menteri. Kita berehat seketika. RTM mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Tahniah daripada kami di RTM. Ya, itu dia antara ucapan tahniah yang dapat kita berikan daripada pemimpin antarabangsa. Malah di media sosial juga kita dapat melihat poster-poster diangkat tahniah kepada Perdana Menteri kita Malaysia, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan yang menjadi tumpuan juga adalah bagaimana 10 keutamaan tawaran harapan yang juga saya rasa menjadi asas kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau boleh saya imbas kembali antara 10 keutamaan tawaran harapan. Pertama adalah untuk menangani kos sara hidup. Yang kedua, untuk memerangi rasuah dan juga mengukuhkan institusi demokrasi. Yang ketiga, memperkasakan peluang ekonomi belia dengan meneroka sektor manusiawi. Contohnya dari aspek green technology, agro-core, kreatif, TWET, pekerjaan berasaskan kemahiran. Selain daripada itu, yang keempat dalam 10 keutamaan tawaran harapan, menyelamatkan generasi tercicir, iaitu lost generation dalam aspek pendidikan. Nombor 5, bina ketahanan bencana dan juga mantapkan perlindungan. Bantuan sehingga 50,000 setiap rumah terkesan akibat bencana akan dilaksanakan. Ini juga berkaitan dengan situasi negara kita yang berhadapan dengan musim monsun timur laut, khususnya di hujung-hujung tahun, berhadapan dengan banjir dan sebagainya. Yang keenam, kita dapat menyaksikan untuk menangani isu doktor kontrak dan juga jamin kebajikan penjawat awam. Ini juga antara isu yang kita tunggu dalam pembentangan bajet mini 2023, khususnya untuk meluluskan pembentangan bajet yang berkaitan dengan gaji penjawat awam. Yang ketujuh, untuk menangani isu ketaksamaan gender dan juga memperkasakan sosioekonomi wanita. Selaras dengan suara dan juga harapan kita untuk melihat golongan wanita ini diangkat suaranya, khususnya dalam bidang kepimpinan, untuk melihat bagaimanakah 30% kepimpinan ini diterajui oleh wanita. Selain daripada itu juga memperkasakan wilayah Sabah dan Sarawak. Ini terbukti apabila gabungan daripada GPS dalam membentuk kerajaan perpaduan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita nak tunjukkan kepada anda, ini adalah profil Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada anda. Kalau boleh kita dapat tunjukkan kepada penonton. Selamat pagi Malaysia. Yang ke-9 juga, tingkatkan daya saing setiap rakyat Malaysia, khususnya golongan rentan. Okey, sekarang kita nak saksikan profil Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita saksikan. Datuk Seri Anwar melangkah ke alam persekolahan pada tahun 1954 di Sekolah Melayu Sungai Bakak, Pulau Pinang dalam aliran Bahasa Melayu. Beliau kemudian meneruskan pendidikan menengah di Kolej Melayu Kuala Kangsar MCKK dan aktif dalam Persatuan Bahasa Melayu serta menjadi wakil pembahas dan pemidato. Seterusnya pada tahun 1968, Presiden PKR itu melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya dalam bidang pengajian Melayu Sastra. Datuk Seri Anwar memulakan kerjayanya sebagai pengasas Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM pada tahun 1972 dan berkhidmat sebagai Presiden Majlis Belia Malaysia MBM dari tahun 1974 hingga 1982. Kerjaya politik beliau bermula apabila menyertai Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO dan menyandang jawatan Ketua Pemuda sehingga tahun 1987. Dilantik sebagai Naib Presiden UMNO pada 1987 dan seterusnya dipilih sebagai Timbalan Presiden pada tahun 1990. Datuk Seri Anwar pernah berkhidmat sebagai Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan serta mengetuai Kementerian Pertanian Malaysia sebelum menjadi Menteri Pendidikan pada tahun 1986. Beliau kemudian dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1993. Kini beliau menyandang jawatan Ketua Parti Keadilan Rakyat.
Beliau merupakan satu-satunya warga Malaysia yang pernah tersenarai dalam 100 orang yang dikatakan paling berpengaruh di dunia oleh majalah Time pada tahun 2008. Beliau berkahwin dengan Datin Sri Wan Azizah Wan Ismail pada 26 Februari 1980 dan dikurniakan 6 cahaya mata. Datuk Seri Dr. Wan Azizah pernah menyandang jawatan Timbalan Perdana Menteri pada tahun 2018 di bawah pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan. RTM mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Tahniah daripada kami di RTM. Itu dia latar belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim, cukup hebat figuranya di peringkat antarabangsa. Dan juga saya nak lengkapkan 10 keutamaan tawaran harapan ini. Yang ke-10 adalah khazanah alam demi anak cucu kita. Jadi kalau kita nak rangkumkan ke-10 tawaran harapan ini, ia sangat sesuai ataupun sangat dia boleh melengkapkan SDG di bawah PBB, iaitu Sustainable Development Goals, yang mana dari aspek sara hidup, dari aspek ekonomi, dari aspek alam sekitar dan juga pembangunan mapan. Ini adalah intipati yang ada dalam 10 keutamaan tawaran harapan. Dan juga selain daripada ini juga yang telah pun memberi ucapan tahniah, kita ada daripada Sultan Johor juga telah pun mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim di atas lantikan sebagai Perdana Menteri kita yang ke-10. Yang menarik perhatian saya kalau kita dapat gambarkan semasa beliau clock in di Jabatan Perdana Menteri, di pejabat Perdana Menteri sebentar tadi adalah figura beliau memakai berbaju Melayu. Itulah pakaian kebangsaan untuk menunjukkan bagaimanakah aura yang dibawakan sebagai pemimpin Melayu untuk mengangkat apa yang telah pun dikatakan oleh beliau pada malam tadi. Pertama adalah mengangkat martabat Melayu itu sendiri, agama Islam sebagai cara hidup, dan yang pastinya untuk mengangkat kalau kita lihat adalah bagaimana untuk mengangkat kedaulatan Raja-Raja Melayu dan terus untuk memperkasakan perlembagaan kita. Itu adalah janji beliau setelah beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Itu dia, berbaju Melayu, bersampin sebegitu, umpama pakaian seperti pakai baju Melayu Johor pun boleh katakan begitulah fashionnya. Dan itu antara bersama dengan pemimpin-pemimpin yang lain dan juga ketua-ketua jabatan yang lain di pejabat Perdana Menteri kita. Dan kita masih lagi menunggu isyarat untuk kita beri laluan, untuk kita mendengar sendiri ucapan dan juga amanat daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim setelah pun yang telah memulakan tugas sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Dan apabila beliau telah pun mengangkat sumpah dan juga kenyataan yang telah pun diberikan istana bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10, ekonomi Malaysia nampaknya terus mengukuh apabila ringgit Malaysia terus mengukuh kepada ringgit Malaysia RM4.50 sejurus selepas ucapan ataupun kenyataan yang diberikan istana. Ringgit Malaysia terus mengukuh dan juga pasaran saham terus pun mengukuh. Pasaran-pasaran bursa saham terus mengukuh. Itu antara tanda positif ataupun sinar yang ada selepas kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mengepalai kerajaan Malaysia. Apapun, banyak lagi persoalan-persoalan yang perlu dijawab selepas ini, terutamanya apakah bentuk kabinet yang akan dibentuk oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah kabinet akan dikecilkan? Apakah jawatan-jawatan yang sebelum ini ada di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar, jawatan apa yang akan dikecilkan oleh beliau? Itu yang kita akan tunggu. Dan juga segalanya akan dimulakan dengan persidangan Parlimen pada 19 Disember ini dengan usul pertama adalah usul untuk undi percaya bahawa jawatan beliau itu merupakan satu jawatan yang absah. Dan kita masih lagi menunggukan isyarat untuk kita berikan secara langsung kepada anda ucapan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dari Jabatan Perdana Menteri. Kalau sudah pun bersedia, kita boleh sahaja ke pejabat Perdana Menteri sekarang.
Okey, kita belum lagi menerima isyarat dan kita masih lagi menunggukan apakah intipati ucapan yang kedua selepas beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, dan kita nak saksikan lagi. Ini beliau, figura Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berada di pejabat Perdana Menteri bersama dengan Ketua Setiausaha Negara. Okey, menerima beg yang menandakan bahawa tugas yang perlu dipikul oleh figura ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang saya kira sudah pun cukup lama, cukup matang dalam arena politik di Malaysia, pernah memegang jawatan Menteri Pendidikan, Menteri Keuangan dan juga pernah bergabung dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai timbalan Perdana Menteri pada suatu ketika dahulu. Suaranya cukup kuat, suaranya cukup hebat di permata dunia sehingga pernah diangkat sebagai 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Itu dia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya masih lagi menunggu rakan saya untuk bersedia untuk memberikan laporan dan juga apakah ucapan ataupun intipati yang akan disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucap tamu beliau di Jabatan Perdana Menteri. Tetapi sebelum itu, kita berikan laluan dulu kepada Raja Sofia untuk bersama dengan jamu jelita pada hari ini. Silakan Raja Sofia.